Selamat sejahtera, saya Sarala anak perempuan Parameswaran dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kulim akan membentangkan kajian tindakan saya bertajuk Keberkesanan Kaedah Fun Maths terhadap penguasaan sifir dalam kalangan murid-murid tahun 2 Jaya. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan profil sekolah saya iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kulim. Sekolah saya terletak di kawasan bandar di dalam daerah Kulim Bandar Baru di Kedah. Sekolah saya mempunyai 48 orang guru dan 703 orang murid. Sekolah saya mempunyai 24 bilik darjah dan lengkap dengan infrastruktur asas dan tambahan. Sekolah saya melaksanakan program transformasi sekolah TS25 Kohort 4. Saya akan teruskan dengan isu pemerhatian dan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Saya telah mengajar standard pembelajaran 2.3.1 iaitu mendarab dalam lingkungan fakta asas. Sebelum saya ke topik ini, saya telah meminta anak murid saya untuk menghafal sifir 2 hingga 5 di rumah memandangkan musim PDPR. Saya telah membuat aktiviti di mana saya memanggil murid-murid untuk menyebut sifir secara lisan dalam kelas PDPR online saya. Selepas dua langkah ini, saya telah membuat andaian bahawa semua murid saya telah menghafal CV 2 hingga 5 dan memberikan aktiviti kepada mereka. Penyemakan hasil kerja murid yang melibatkan operasi darab menyebabkan saya berasa sangat terkejut. Saya mendapati bahawa murid saya tidak dapat menjawab soalan operasi darab dengan betul. Ini menunjukkan bahawa mereka belum lagi menguasai CV 2 hingga 5. Saya telah menunggu beberapa orang murid secara rawa. Maklum balas yang saya terima ialah susah untuk menghafal sifir tetapi lupa semasa jawab soalan. Saya merasa begitu kesal dan tidak puas hati terhadap diri saya sendiri kerana saya tidak menunjukkan tunjuk ajar yang betul kepada anak murid saya untuk menguasai sifir. Saya juga telah cuai dengan beranggapan bahawa semua murid boleh menguasai sifir dengan teknik hafalan yang biasa. Saya berasa khawatir jika langkah intervensi tidak diambil, murid-murid saya akan terus ketinggalan dan tidak dapat menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan oleh KPM. Maka, keazaman dan perasaan bertanggungjawab untuk membantu anak murid saya telah mendorong saya untuk menjalankan kajian tindakan ini. Fokus kajian. Berdasarkan daripada perbincangan tadi, saya mendapati murid-murid tahun 2 Jaya menghadapi masalah untuk membina sifir dan menyelesaikan operasi darab. Maka dalam kajian ini saya akan memperkenalkan kaedah yang lebih mudah, cepat dan berkesan kepada murid saya, iaitu kaedah Fun Maths untuk membina sifir dan menyelesaikan operasi darab. Objektif kajian. Objektif umum kajian ini ialah mengaji keberkesanan kaedah Fun Maths terhadap penguasaan sifir dalam kalangan murid-murid tahun 2 Jaya. Objektif khusus pula ada 3. Yang pertama, mengenal pasti tahap penguasaan sifir dalam kalangan murid-murid tahun 2 Jaya. Yang kedua, menguji pencapaian murid-murid tahun 2 Jaya yang menggunakan kaedah Fun Maths. Yang ketiga, memperbaiki amalan pengajaran guru dan membuat penambahbaikan pedagogi secara berterusan di dalam bilik darjah. Kumpulan sasaran. Kajian tindakan ini melibatkan 12 orang murid tahun 2 Jaya yang terdiri daripada 6 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan. Pelaksanaan tindakan. Analisis tinjauan masalah dilaksanakan melalui pemeriksaan hasil kerja murid dan saya mendapati murid-murid banyak membuat kesalahan. Ujian pra menunjukkan bahawa daripada 24 orang murid, 12 orang murid mencapai markah kurang daripada 10 dan hasil temu bual menunjukkan bahawa murid-murid berasa susah untuk menghafal sifir tetapi lupa semasa menggunakannya. Maka tindakan intervensi telah diambil iaitu memperkenalkan kaedah Fun Maths. Sekarang saya akan terangkan cara untuk membina sifir 2 melalui Fun Maths. Di sebelah kanan, turutan nombor 24680 diulang sebanyak 2 kali secara menurun. Di sebelah kiri pula, nombor 0 diulang sebanyak 4 kali, nombor 1 5 kali dan nombor 2 sekali. Maka terbentuklah sifir 2. Untuk membina sifir 3, murid perlu melukis 3 lajur seperti yang ditunjukkan. Kemudian, nombor 1 hingga 9 ditulis bermula dari lajur pertama secara menaik. Di sebelah kiri ke kanan secara menurun, murid perlu menulis nombor 0, 1, 2 sebanyak 3 kali seperti yang ditunjukkan di sini. Maka terbentuklah sifir 3. Untuk membina sifir 4,
Turutan nombor 48260 diulang sebanyak 2 kali secara menurun di sebelah kanan. Di sebelah kiri pula, nombor 0 dan 1 diulang sebanyak 2 kali masing-masing, nombor 2 diulang sebanyak 3 kali, nombor 3 sebanyak 2 kali dan nombor 4 sekali. Maka terbinalah sifir 4. Untuk membina sifir 5, di sebelah kanan turutan nombor 5 dan 0 diulang sebanyak 5 kali secara menurun. Di sebelah kiri pula, nombor 0 sekali, nombor 1 hingga 4 diulang sebanyak 2 kali masing-masing, nombor 5 sekali. Maka terbentuklah sifir 5 melalui FundMax. Cara pelaksanaan. Kajian tindakan ini dilaksanakan melalui 3 aktiviti iaitu kaedah FundMax, membina sifir 2 hingga 5, projek buku skrap sifir, latihan interaktif darab dan permainan sifir online. Refleksi 1, kaedah FundMax membina sifir menunjukkan bahawa murid mula menunjukkan reaksi positif untuk menguasai sifir melalui kaedah ini. Kebanyakan murid dapat membuat FundMax ini dengan cepat dan betul. Berikut ialah beberapa contoh pembinaan sifir dalam waktu yang singkat iaitu kurang daripada 3 minit oleh murid saya. Refleksi aktiviti 2, projek buku skrap sifir menunjukkan bahawa murid-murid berasa teruja untuk membuat projek. Semua murid dapat menghasilkan buku skrap sifir yang kreatif. Berikut adalah contoh buku skrap kreatif yang dihasilkan oleh anak murid saya. Dan saya telah memberikan markah dalam aplikasi kelas Dojo untuk mereka. Aktiviti 3 iaitu latihan interaktif darab dan permainan sifir online diberikan melalui pautan-pautan berikut. Refleksi aktiviti 3 menunjukkan bahawa murid-murid seronok bermain permainan online dan membuat latihan interaktif. Murid-murid bersemangat dan berlumba-lumba untuk mendapatkan markah. Wujud semangat persaingan yang sihat dalam kalangan murid, murid-murid bukan sahaja membina sifir, malahan tahu menggunakannya. Dapatan kajian, ujian pra dilaksanakan menggunakan borang Google dan saya akan tunjukkan borang Google sekarang. Okey, ini adalah ujian pra yang dilaksanakan. Terdapat 20 soalan, 10 soalan objektif dan 10 soalan subjektif. Soalan objektif diberi 4 pilihan jawapan. Markah untuk ujian pra ialah 20 markah dan markah lulus ditetapkan kepada 10. Ujian ini dilaksanakan kepada semua murid 2 JM untuk mengenal pasti murid yang tidak menguasai sifir. Analisa markah ujian pra menunjukkan bahawa 50% murid saya telah lulus manakala 50% murid lagi gagal dalam ujian pra. Ujian pasca ditadbir kepada kumpulan sasaran iaitu 12 orang murid. Soalan yang diuji adalah soalan yang sama seperti ujian pra. Markah ujian pra dibandingkan dengan pasca ujian. Carta di bawah menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang signifikasi dalam markah pasca ujian berbanding markah pra ujian. Soal selidik diberi kepada mereka. Soal selidik ini mempunyai skala Likert 5 poin iaitu dari sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Soal selidik ini menunjukkan bahawa 100% murid saya menyatakan sangat setuju untuk menggunakan kaedah FundMax dan mereka sangat setuju untuk membina sifir 2 hingga 5. Cadangan tindakan seterusnya. Saya mencadangkan bahawa kaedah ini boleh digunakan untuk mengajak murid-murid menguasai sifir 6 hingga 9. Nombor kedua, kajian ini boleh dijalankan ke atas sampel yang lebih besar untuk memperkukuhkan lagi keberkesanan kaedah FundMax untuk menguasai sifir. Rumusan. Terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid. Setengah murid memerlukan pendekatan yang berbeza dalam mempelajari sesuatu kemahiran. Guru perlu memperkenalkan pelbagai strategi kepada murid untuk memberi mereka pilihan dan membuka minda mereka bahawa subjek matematik merupakan subjek yang boleh dikuasai melalui pemahaman dan kaedah yang teratur. Akhir kata, saya harap kajian ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses PDP lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan. Terima kasih.